Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad M. Hakim bin Muhammad Kamarudin. Nombor matrik saya 10 DAT20 F1018 dan saya daripada kelas DAT2A. Saya akan menerangkan tentang jenayah skamer. Apa itu jenayah skamer? Jenayah skamer ataupun yang lebih dikenali sebagai Macau scam adalah satu penipuan yang dilakukan secara atas talian yang akan menyebabkan kerugian yang sangat besar kepada sesebuah pihak. Seperti kita tahu, di negara kita ini, Malaysia, jenayah skamer ini semakin berleluasa dan ialah amatlah berbahaya kepada pengguna-pengguna teknologi pada masa kini. Anehnya, jenayah skamer ini telah pun berlaku setelah sekian lama, tetapi mengapa masih lagi ramai orang yang masih terjerat dengan jenayah ini? Adakah mereka tidak mengambil tahu tentang jenayah skamer ini di dalam berita-berita semasa, ataupun mereka menganggap jenayah skamer ini merupakan satu jenayah yang tidak berbahaya kepada diri mereka? Sebenarnya, jenayah skamer ini adalah merupakan satu jenayah yang terbesar di negara kita, dan yang menjadi sasaran kepada skamer adalah bukan calang-calang orang. Terdapat satu kajian yang mengatakan bahawa skamer ini lebih arif tentang human nature ataupun yang lebih dikenali sebagai sifat kemanusiaan mangsa sasaran mereka. Ia amatlah berbahaya kerana mereka akan mempengaruhi mangsa mereka untuk melakukan satu tindakan. Kita perlu tahu bahawa skamer ini bijak mendapatkan kepercayaan dengan menggunakan emosi untuk mempengaruhi mangsa mereka, dan ia akan menyebabkan mangsa mereka membuat keputusan yang mendesak tanpa berfikir dengan panjang. Oleh itu, kita perlulah sentiasa berwaspada jika ada nombor yang tidak mengenali menghubungi kita, kerana itu adalah langkah pertama mereka untuk terjerat dengan skamer ini. Seterusnya, mari kita lihat video ini tentang isu skamer yang semakin berleluasa di negara kita ini. Jangan jawab panggilan telefon dari nombor tidak dikenali. Itu nasihat Ketua Polis Kedah Datuk Zainuddin Yaakob kepada orang ramai agar tidak terperangkap dalam penipuan menerusi panggilan telefon. Ini susulan nilai kerugian akibat jenayah scam yang dilaporkan di negeri itu mencecah 1.9 juta ringgit sepanjang tahun ini. Wang ini jatuh ke tangan ahli sindiket. Jadi daripada 94 kes ini, kita dah berjaya menangkap 23 orang. Ini untuk negeri Kedah ni. 23 orang kita dah cukup. Yang terdiri daripada berbagai warga negara. Ada tempatan, ada warga negara asing. Jadi satu, kalau ni segi angka ya, kita dah tuduh daripada 23 tangkapan itu, kita dah tuduh 9 orang. Polis negeri berjaya mengesan dan menumpaskan sindiket berkenaan hasil maklumat orang awam dan juga risikan. Rata-rata sindiket bergerak dalam bentuk kumpulan dan mensasarkan golongan pesara. Ada dalam kalangan sindiket yang turut melakukan penipuan secara bersemuka dengan mangsa melalui tinjauan dari rumah ke rumah. Beliau terdahulu hadir pada majlis Haiti bersama media di Alor Star. Assalamualaikum, saya Muhammad Iqmal bin Mazin, nombor matrik 10 DAT20F1022 dari kelas DAT2A. Baik, objektif penghasilan video ialah: pertama, memberi kesedaran bahawa menipu merupakan perkara yang salah di sisi undang-undang dan di sisi syarak. Kedua, dapat dijadikan iktibar kepada semua supaya mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa jenayah skamer ini. Seterusnya, kita dapat menjelaskan tentang kesan-kesan skamer sama ada kepada mangsa ataupun kepada pelaku skamer tersebut. Selain itu, kita dapat berkongsi tentang penerangan ayat Al-Quran dan hadis berkaitan penipuan dalam talian. Imam Al-Ghazali pernah berkata, yang mafhumnya bermaksud maslahah iaitu kebaikan dan mafsadah iaitu keburukan. Sesuatu perkara boleh diketahui dengan akal dan percubaan orang lain iaitu sejarah. Islam sesungguhnya melarang dan mengharamkan umatnya menipu dalam apa jua keadaan sekalipun. Perbuatan menipu merupakan salah satu sifat mazmumah dan membawa kesan besar kepada keruduan akhlak manusia. Oleh itu,
Setiap orang Islam wajib menjauhi perbuatan tersebut. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan berkaitan hal ini. Antara Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya. Seterusnya adalah surah Al-Munafikun ayat 1, menjelaskan sifat orang munafik yang suka menipu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu nafsadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Apabila orang-orang munafik datang kepada kamu, iaitu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenarnya Rasul Allah, dan Allah sememang-memangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Surah Al-Munafikun ayat 1. Seterusnya ayat Al-Quran yang menerangkan kesan serta akibat perbuatan menipu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 28, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Seterusnya adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menipu kami, maka ia bukanlah daripada kalangan kami. Riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Abbas dan nombor matrik saya 10DAT20F1019. Punca yang menyebabkan jenayah skamer ini berlaku iaitu jenayah penipuan di dalam talian. Yang pertama, faktor jenayah skamer ini berlaku ialah disebabkan faktor terpengaruh. Mangsa faktor terpengaruh ni adalah di kalangan wanita. Terpengaruh dengan janji cinta sebelum keperbualan telefon. Bagi mangsa lelaki pula, terpengaruh dengan janji teman tawaran hadiah istimewa yang sanggup melakukan arahan penjenayah kerana tertipu seperti mendedahkan akaun bank. Kebanyakan perbuatan ini dikenali sebagai Afrika Scam yang popular dilakukan oleh warga dari benua Afrika. Punca kedua menjadikan jenayah sebagai bidang kerjaya komersial. Di dalam kalangan masyarakat kita ini, kebanyakan mereka melihat skamer ini mudah untuk mendapatkan duit. Oleh itu, mereka menjadikan skamer ini sebagai satu bidang kerjaya komersial mereka. Sesetengah penjenayah melakukan modus operandi memujuk mangsa sehingga mangsa terpedaya, terutamanya bagi kes cinta cyber. Setengah daripada mereka melakukan ugutan untuk menyebarkan gambar peribadi atau sebarang maklumat peribadi untuk tujuan pemerasan. Jenayah boleh dijadikan secara terancang atau satu sindiket. Oleh itu, penjenayah mungkin mahu menjual perisian antivirus yang diciptanya dengan menghantar virus tertentu. Ketiga, jenayah skamer ini berlaku ialah perkembangan yang pesat dalam sistem telekomunikasi maklumat. Sering menggunakan internet setiap hari tidak bermaksud anda tidak akan mudah tertipu. Kebanyakan mangsa juga tertipu hasil dari periklanan media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Individu yang tidak peka dengan keadaan semasa lebih mudah tertipu. Kesan ke atas mangsa jenayah skamer ini, yang pertama ialah mengalami tekanan perasaan.
Kebanyakan daripada mangsa yang terkena daripada jenayah skema ini selalunya akan mengalami tekanan perasaan seperti marah, malu dan trauma. Disebabkan daripada tekanan perasaan tersebut, mangsa boleh menjejaskan perhubungan dengan keluarga, dengan majikan dan sebagainya. Mangsa juga mungkin akan mengambil jalan singkat dengan membunuh diri disebabkan perasaan malu yang tak terhingga. Hal ini disebabkan mangsa berasa sangat diperbodohkan oleh pemangsa yang melakukan jenayah skema ini kepada mereka. Kesan yang kedua ialah kerugian kewangan. Jenayah skema ini telah mengakibatkan kerugian sehingga 49.46 juta pada tahun 2011 berbanding dengan tahun 2010 hanya meningkat sebanyak 114% iaitu 20.5 juta ringgit Malaysia. Jika mangsa jenayah tersebut ialah organisasi, maka operasi akan menyebabkan terganggu dan mengalami kerugian yang sangat besar seperti yang pernah berlaku terhadap laman web kerajaan. Yang terakhir pula ialah kerugian dari segi harta intelek. Misalnya apabila maklumat sesebuah syarikat dicentak rompak, maka mereka akan mengalami kerugian kerana mungkin hak cipta akan ditiru. Selain itu, pencipta hak yang mengalami kerugian akan berasa rugi dan mungkin tercabar untuk melaksanakan inovasi pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Najmi bin Saiful Rosli. Nombor metrik 10 DAT20F1031. Okey, sekarang saya ingin menerangkan 3 cara mengatasi permasalahan jenayah skema, iaitu penipuan dalam talian yang telah menjerat ramai mangsa sehingga mengalami banyak kerugian melibatkan ratusan ribu ringgit. Okey, langkah mengatasi yang pertama ialah tumpuan harus diberikan oleh kerajaan kepada usaha memperkukuhkan keselamatan ruang cyber negara kita, dan pihak kerajaan meningkatkan kesedaran rakyat mengenai peranti digital secara berhemah dan beretika. Ini supaya rakyat dapat mengambil langkah berjaga-jaga daripada aktiviti jenayah skema yang semakin berleluasa kini. Hal ini jelas sekali. Langkah mengatasi ini berkait rapat dengan punca faktor terpengaruh dan juga kesan terhadap mangsa skema, iaitu mangsa yang mengalami tekanan perasaan. Atasi yang kedua ialah kerajaan negara kita mestilah menaik taraf kompetitif pengamal keselamatan cyber sedia ada, selain memupuk golongan profesional keselamatan cyber yang berwibawa yang baharu serta meningkatkan daya saing dalam mempertahankan keselamatan cyber negara. Dengan cara ini, kita boleh lihat keselamatan cyber negara kita akan lebih selamat dengan adanya kawalan-kawalan yang ketat dilakukan. Ini juga adalah untuk mencegah jenayah skema sebagai bidang kerjaya yang menjadi punca utama di negara kita. Selain kesan kerugian kewangan juga dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketiga ialah sebagai masyarakat kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan semasa, menjadi lebih inovatif dan bertindak dengan cekap serta pantas terhadap sebarang ancaman cyber yang sedang berlaku dan akan berlaku. Ini kerana sudah ramai rakyat Malaysia yang tertipu dengan tipu helah jenayah skema ini. Langkah ini juga untuk mengelakkan berlakunya kerugian dari segi harta intelek dan mengelakkan perkembangan yang pesat dalam sistem telekomunikasi maklumat akan menjadi punca kepada jenayah skema ini. Okey, kesimpulannya, pelbagai cara yang boleh kita lakukan untuk mengelak dari menjadi
mangsa kepada penipuan jenayah skema, pihak berkuasa haruslah bertindak melakukan kempen kesedaran secara meluas berkenaan isu ini supaya ia tidak memudaratkan masyarakat yang ada di Malaysia. Kita pula sebagai pengguna internet harus sentiasa bijak dalam menjaga keselamatan data yang kita kongsi dan kita simpan agar tidak dimanipulasikan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Tambahan pula, terdapat agensi kerajaan iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang berperanan untuk menjaga industri komunikasi dan multimedia di Malaysia yang berkait dengan pengguna internet. Semoga setiap usaha yang dilaksanakan untuk membanteras kes jenayah skema di negara kita akan dapat hasil yang positif.